tak nampak orang tu. So si Syifa ni berjalan-jalan. Rina, cepat tu. Lepas tu tengok. Hai, Rina. Apa kau buat kat belakang tu? Sebab Rina dah terduduk dekat atas katil kan. Dia macam, Rina, kau apa? Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. So untuk update minggu ni, aku rasa ada di kalangan korang yang dah tahu pun yang mana Physics Cream baru je melancarkan konten terbaru pagi tadi, iaitu episod pertama untuk Physics Fact. Yang kalau tak silap aku, dia berkisah mengenai kenapa orang Melayu panggil bunian ni orang bunian, bukan jin atau hantu bunian. Kepada korang yang belum tengok lagi, korang boleh pergi check description kat bawah. Kita akan bagi link untuk episod pertama Physics Fact. Dan alhamdulillah, aku memang tak jangka dapat sambutan yang menggalakkan macam pagi tadi. Baru 4 jam buat tak silap dilancarkan, dah dapat kutip 1k views. Aku ingatkan macam tak apalah kalau Physics Fact ni kita dapat 500 views pun macam tak apalah untuk permulaan. Tapi aku tengok, asal macam banyak sangat kan. So terima kasih kepada korang yang sentiasa support Physics Cream, tak kisah sama ada kisah seram maupun fakta. So terima kasih sangat-sangat. Dan untuk update kedua, jangan lupa untuk saksikan konten terbaru, satu lagi konten terbaru yang akan kita orang lancarkan insya-Allah pada hari Ahad ni. Konten apa? Konten apa tu korang kena check sendiri lah konten apa. So kita dah ada 3 tarikh penting yang korang kena macam take note lah. Walaupun untuk Physics Fact dan Fizik lagi satu ni, dia bukan setiap minggu. Dia bila dia ada. So kita ada 3 tarikh penting yang korang kena take note. Yang pertama pada hari Selasa untuk Physics Fact, Physics Cream hari Khamis, dan hari Ahad untuk konten satu lagi. Okay, so itu saja. Aku harap korang sentiasa support kita orang lah. Okay, aku rasa tu je update. So kita terus ke agenda utama kita malam ni, di mana aku nak bawa korang menelusuri 3 sequel bagi kompilasi Remang Malam Hospital yang di-request, yang diminta oleh salah seorang kimbayu cilik kita, iaitu Syahir, atau nama akaun Instagram dia Syah Legend kalau tak silap. So yep, hari ni aku bawa kepada korang sequel bagi kompilasi Remang Malam Hospital, iaitu 3 kompilasi Remang Malam Hospital Part 2. So, hospital memang waktu pagi kita nampak sesak and agak selesa lah. Tapi bila waktu malam, dia total berubah, Habib. Total berubah menjadi satu destinasi yang aku rasa kalau diberi pilihan, tak ada siapa pun nak tidur kat sana. So, yep, kita terus ke kisah pertama untuk Remang Malam Hospital Part 2 dengan sebuah kisah yang aku beri tajuk sebagai Bara Puntung Rokok. So bila sebut pasal bara puntung rokok ni, ada yang tanya aku ni isap rokok ke? Tak, aku tak isap rokok. Dan bila bercerita mengenai tidur kat hospital ni, sebenarnya aku ada lah beberapa kali pengalaman tidur kat hospital and memang seram lah. Lagi-lagi sebab hospital kan dia ikut masa yang macam tetap. Macam pukul 11, pukul 12 kau dah kena tutup lampu. Walaupun kau tak nak tidur, tapi yelah hospital, kau ingat kau boleh tidur ke? Tapi still, lampu kena tutup and suasana akan berubah menjadi satu tempat yang menyeramkan. So kisah pertama untuk malam ni iaitu kisah bara puntung rokok. Terjadi kepada salah seorang pelatih jururawat yang kita ambil nama Kimbayu, Syifa. So si Syifa ni, dia pada asalnya dia bertugas pada waktu pagi, tapi lepas genap seminggu dia bekerja dan bertugas, dia telah ditukar untuk menjaga di bahagian malam. So si Syifa ni pun beralih lah tugas daripada waktu pagi yang sesak kepada waktu sunyi malam
di hospital. Dan untuk pengetahuan korang, si Syifa ni dia bertugas di bahagian ward bersalin, mana ward tu menempatkan ibu-ibu dan bayi-bayi yang baru lahir lah. So bila waktu malam, si Syifa ni pun menjalankan tugas dia macam biasa, tengok baby ada sakit ke tak, rekod status kesihatan orang, and tengok juga kalau ibu-ibu yang baru bersalin tu ada masalah atau komplikasi ke. So nak dijadikan cerita, satu malam si Syifa ni pun dia pergi melihat atau memeriksa lah bayi-bayi dan ibu-ibu yang baru bersalin tu. So dia cek, bila dia masuk dalam ward bersalin tu, dia nampaklah ada ibu-ibu yang menyusukan anak dia, and ada baby-baby yang dah pun tidur. So tengah si Syifa ni cek, tiba-tiba dari kejauhan dia nampak ada satu nyalaan bara api puntung rokok dekat koridor. Kau bayangkan bila waktu malam yang lampu yang ada cuma lampu-lampu daripada ward-ward atau bilik-bilik tertentu. So koridor tu macam gelap lah. Koridor macam gelap, and dia nampak dekat ujung koridor yang gelap tu ada bara api rokok. So bila si Syifa ni tengok, dia macam, aish, ni mesti suami kepada salah seorang ibu yang baru bersalin ni ambil peluang atau ambil kesempatan untuk merokok dekat hospital. So si Syifa ni marah lah sebab ada baby. Lepas tu ibu-ibu pun baru je melahirkan anak. So diorang ni, tahap kesihatan diorang ni lemah. Tapi boleh pula si lelaki ni nak merokok. So si Syifa ni marah lah. Dia tengok, dia pun datang dengan perasaan marah dan bergerak dalam keadaan senyap. Dia pun meluru ke arah cahaya api bara rokok tu yang dia nampak kat ujung koridor. So dia pun jalan lah. Dah bersedia ni nak marah kan, macam ni tak ada fikir ke ada baby-baby kan. Dia pun jalan. Dia jalan sampai dekat bara api rokok tu. Tak ada orang. Dia gelap, tapi tak ada orang. Dan apa yang si Syifa ni nampak, dalam kegelapan koridor tu ada satu cahaya bara api rokok tengah menyala. So dia macam pelik lah, macam ni cahaya apa? Kalau bukan rokok ni cahaya apa kan? Dia pun tengok lama-lama, apa ni? Tengah dia periksa apa benda yang dia nampak tu, secara tiba-tiba bahu dia kena pegang. Bila bahu dia kena pegang, dia macam, dia pusing belakang. Dia nampak ada seorang lelaki tua yang umur dia digambarkan ratusan tahun tau. Kau bayangkan lah, dia punya kondisi macam ni, dah kurus kering semua. Dan si Syifa ni cakap orang tua ni kulit dia dah sampai tahap keras macam kayu tau, macam pokok-pokok kayu yang merkah-rekah tau. Macam tu. So bila dia nampak macam tu, dia pun terkejut. Dia lari, dia jumpa ketua jururawat dia. So bila dia jumpa ketua jururawat, dia bagi tahu, Puan, tadi saya nampak ada orang tua tu, Puan. Umur dia saya tak tahu, tapi macam memang dah tua sangat. Kulit dia keras macam kayu, Puan. Bila dah cerita macam tu, apa lagi, si ketua jururawat ni bersama dengan beberapa lagi jururawat, diorang pun pergi cek dengan si Syifa ni. Diorang pun pergi dekat tempat yang dimaksudkan, and sekali lagi tak ada. Sekali lagi orang tua tu tak ada. Kau bayangkan kalau betul lah orang tua, laju gila dia lari kan. Sebab kata tadi dah usia ratusan tahun. So bila dah dalam keadaan macam tu, aku rasa paling tak pun dia kena pakai macam kerusi roda. Tapi ni tak ada. Diorang macam, dia turun, bagi tahu, naik balik, hilang orang tua. Hilang yang memang tak ada dekat bilik mana-mana dah. Tak ada dekat bilik ward pesakit ni, tak ada. Bila keadaan jadi macam tu, dia pun rasa malu lah. Sebab malam tu suasana jadi riuh, jadi kelam kabut sebabkan dia. Masa berlalu, dan dalam pukul 3 pagi, si Syifa ni dia berada dekat kaunter jururawat. So nak jadikan cerita, si Syifa ni dekat kaunter jururawat, dia bercerita lah dengan kawan dia, iaitu kita ambil nama Kimbayo juga, Nisrina. Okay, Nisrina kita pendekkan jadi Rina lah. So si Syifa ni pun bagi tahu Rina macam, Rina, malu dua aku. Mana dua aku nak tak muka aku. Tapi masalahnya betul tau, aku nampak ada orang tua tu. Cuma tu lah, aku tak tahu mana tu ada pergi. So si Syifa ni pun macam, aku punya
imajinasi, aku punya berhayal ni sampai kelang kabut malam ni. Sebab dia rasa macam malu kan. So dia macam, apalah aku ni. Tiba-tiba mata dia tertumpu pada benda yang awal tadi dia nampak. Ada seorang tua yang umur dalam ratusan tahun, kulit dia dah macam kulit kayu tu, berjalan. Tengah dia macam, malu lah. Tiba-tiba dia nampak ada orang tua tu tengah berjalan. Orang tua tu tengah berjalan. Lepas tu dia macam, orang tua tu berjalan dekat wad bersalin. Dekat wad bersalin. Dah lah orang tua lelaki berjalan kat dalam wad bersalin. Kau bayangkan macam ada katil. Dia berjalan kat celah-celah. Dan bila dia berjalan, si Syifa ni cakap, baby atau bayi yang ada dekat wad bersalin tu semua menangis seperti dipukul. Kau bayangkan diorang meraung macam ni sebab baby yang dia tak tahu apa, dia rasa sakit, dia menangis lah. So si Syifa ni macam, Rina, tu ada orang tua yang aku cakap tu. So diorang pun pergi check. Ya, takut apa-apa jadi dekat baby kan. So diorang pun bergegas nak check apa yang jadi dekat baby tu lah. So bila diorang sampai, baby tu menangis. And ada ibu-ibu yang tengah tenangkan anak-anak diorang tu lah. Tapi sekali lagi orang tua tu tak ada. Tapi kali ni si Syifa dan Rina, dia ada nampak satu bara api rokok yang Syifa maksudkan dari awal cerita. Dia nampak dekat hujung katil tau, masa diorang masuk dalam wad bersalin tu. So dia panggil macam, Rina, kau nampak tu? Ada cahaya macam api rokok. Nampak? Tu yang aku cakap aku nampak tu. Si Syifa ni pun nak check lah, sebab dia nampak ada bara api rokok tu dekat kaki salah satu katil dekat dalam wad tu lah. So bila dia tengok macam, jom Rina, diorang pun jalan. Si Syifa ni, dia jalan di hadapan Rina tau. So dia jalan dan Rina yang turut bersama si Syifa ni, masa nak pergi, tiba-tiba langkah dia terhenti. Sebab dia nampak ada seorang lelaki tua tengah pegang tangan si Syifa sambil hisap rokok. Kau bayangkan, orang tua yang dimaksudkan tu dengan bongkok, kulit berkedut semua, pegang tangan si Syifa, hisap rokok, pandang si Rina kat belakang. So memang Rina ni macam dah, astaghfirullahaladzim. Dia pun terduduk dekat atas katil lah. Tapi si Syifa ni tak nampak orang tua tu. So si Syifa ni berjalan. Rina, cepat lah, tu. Lepas tu tengok, Rina, apa kau buat kat belakang tu? Sebab Rina dah terduduk dekat atas katil kan. Dia macam, Rina, kau apa? Tiba-tiba tangan dia kena tarik. Dia macam, bila dia tengok orang tua tu tengah pegang tangan dia. So apa lagi, si Syifa ni pun rentak tangan dia. Dia pun pergi dekat si Rina and ambil Rina, bawa pergi ke kaunter jururawat yang diorang bertugas pemalam tu lah. So bila diorang dah sampai ke kaunter jururawat tu, diorang pun tenangkan diri lah. Macam masing-masing gelabah semua, macam tak nak cerita. Dan bila keadaan dah tenang, baru si Rina ni bagi tahu, Syifa, aku tahu tak, tadi masa kau pergi tu, aku nampak ada orang tua tengah pegang tangan kau sambil hisap rokok yang macam orang yang kau cakap tu. So bila si Syifa ni dapat tahu macam tu, dua-dua demam. Bila diorang dah kacau malam tu, dua-dua demam. And kedua-duanya mengambil cuti selama seminggu. So macam ni untuk kisah pertama? Seram ke tak seram? Untuk kisah pertama tu aku rasa macam memang seram lah. Ya, benda yang kau rasakan macam aku nampak tadi, betul ke hayalan yang sebenarnya? Macam hayalan je kot. Tiba-tiba pandang, betul ada. Cuma tu lah, walaupun ibu-ibu yang baru bersalin tu tak nampak kan orang tua yang lalu kat celah katil diorang, tapi apa perasaan diorang bila diorang nampak dua nurse ni lari. Macam diorang macam, asal nurse lari kan? Patutnya diorang yang kena tenangkan atau check baby, tapi diorang lari. So sebelum kita lanjutkan ke kisah kedua, macam biasa, kalau korang belum subscribe, pergi tekan button subscribe dulu, like, comment and share, jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video-video terbaru, sama ada daripada Physics Scream, Physics Fact ataupun Physics satu lagi,
korang tak akan terlepas satu pun video daripada kita orang, okey? So, kita terus ke kisah kedua untuk malam ni. Kisah yang diberi nama Panggilan Maut. So, kisah Panggilan Maut ni terjadi kepada dua orang pelajar praktikal yang bertugas di hospital. Hospital mana? Hospital yang kita rahsiakan, di mana diorang ni excited sebenarnya. Diorang ni excited. Dua orang pelajar praktikal yang bertugas di hospital ni sebenarnya excited sebab di semester ketiga diorang ni diberi peluang untuk bertugas pada waktu malam. Siapa tak seronok bila waktu malam? Sebab pagi sesak. Pagi ke hospital memang sesak, diorang kena bekerja-kerja, tapi waktu malam sunyi lah sikit. So bolehlah ada masa untuk rehat sikit lah. Sama juga macam kita. Mana lagi best? Pergi sekolah pada waktu pagi atau pada waktu malam? Confirm waktu malam. Berbalik kepada kisah Panggilan Maut ni, diorang berdua ni excited lah sebab dapat bertugas waktu malam. Walaupun dimomokkan dengan kisah-kisah seram, kisah-kisah hantu daripada pekerja-pekerja kat situ, tapi diorang ni still excited. So untuk pengetahuan korang, diorang ni bertugas untuk menjaga salah satu kelas yang ada di hospital tau, which is ada 3 kelas. Yang pertama dan kedua ni untuk golongan-golongan kaki tangan awam, macam cikgu ke, macam kerani ke, macam tu. Tapi untuk yang kelas ketiga ni, kelas yang terbuka untuk semua pesakit. Tak kisah macam kau ni miskin ke, kau ni orang susah ke, fakir ke, miskin ke, kau datang hospital, kau masuk kelas ketiga. Macam tu lah. So disebabkan kelas ketiga ni merupakan kelas yang paling macam orang kata senang lah nak masuk. Kos dia lebih rendah lah. So ramailah pesakit kat situ. So bila ramai pesakit kat situ, tugas diorang ni menjadi lebih banyak lah untuk jaga setiap seorang pesakit tu. So lagi satu, diorang ni ditugaskan untuk menjaga ward pesakit-pesakit HIV atau AIDS. Okay? Di mana diorang kata pesakit-pesakit HIV atau AIDS ni dalam keadaan yang orang kata dah nazak lah, yang macam tunggu masa je diorang ni nak kembali ke rahmatullah. And dikatakan fizikal diorang, fizikal pesakit-pesakit HIV ni, kurusnya badan diorang tu dah sama macam katil atau tilam yang diorang pakai tu tau. So memang orang kata memang dah uzur gila lah. So nak dijadikan cerita, diorang pun bertugas pada waktu malam. And bila dah selesai semua tugasan diorang pun ambil masa lah. Ambil masa untuk berehat. Sebab diorang kata dari pagi berjaga ke hulu ke hilir sampai malam. Bila semua pesakit dah tidur, dah light off, diorang ada masa sikit lah nak rehat. So nak dijadikan cerita, selepas habis je tugas diorang, jururawat ni yang kita ambil nama Kim Bayu sebagai Aini ni pun berehat lah. So si Aini dan kawan dia ni ambil masa lah nak berehat sebab dah seharian penat kan. So diorang bila lampu dah light off, patient pun semua dah tidur. So diorang ambil masa untuk berehat and regangkan badan. Tapi si Aini dengan kawan dia ni bukan berehat saja tau. Diorang rehat-rehat juga, tapi still semak rekod pesakit-pesakit HIV atau AIDS tu. Tengok kondisi kesihatan diorang lah melalui rekod-rekod yang ada kat dia. So bila tengah-tengah diorang semak rekod tu, si Aini ni dengar macam tu. Dia dengar ada bunyi yang datang ke arah diorang seolah-olah ada orang tengah tolak drip stand. Drip stand tu adalah tiang yang digunakan untuk sangkut air yang disalurkan kat pesakit tu. Selalunya kalau korang tengok drama-drama Melayu ada lah, selalunya diorang letak benda tu kan. Tapi dikatakan bunyi drip stand ni, bunyi yang roda dia dah tak bergerak, macam dah berkarat, dah tak letak minyak pelincir, dah berkarat, stuck. Dah stuck, lepas tu tapi orang serik macam macam tu. So dia macam mana datang bunyi ni kan. Diorang pun carilah, si Aini pun cari macam dari mana. Dia tengok dekat koridor, dia nampak ada kelibat yang datang ke arah diorang sambil menolak drip stand. So dia macam, siapa yang tak tidur lagi ni kan. Lepas tu diorang pun amatilah kelibat tersebut. So diorang pun amatilah kelibat yang diorang nampak tu. Bila diorang tengok, ni kan pesakit HIV, salah seorang pesakit HIV atau AIDS yang baru diorang cek tadi. Apa dia buat kenapa tak tidur lagi kan. And yang mengganggu fikiran diorang, macam aku cakap tadi, kondisi atau status kesihatan diorang ni dah uzur. And diorang ni tak larat pun nak bangun. Nak bangun pun tak larat. Ya, diorang kan dah nazak kan.
Tapi ni boleh tolak rib stand tu sambil berjalan lagi dekat arah si Aini ni. So si Aini macam, uish, macam larat pula pakcik ni. Diorang pun tanyalah, pakcik tu macam apa dia nak buat kan. So dia macam, ya pakcik, pakcik nak pergi mana ni? Nak pergi tandas ke? Tapi apa yang mencemaskan si Aini dengan kawan dia ni, bila pakcik cakap, so orang tu ni cakap, Missy, boleh tak tolong tengokkan pesakit dekat katil hujung? Dia tak bergerak. Saya takut dia dah mati. Cakap macam tu. So bila si Aini dengan kawan dia ni dengar, so diorang macam, dah ada macam pesakit yang meninggal tiba-tiba. Sebab selalunya pesakit-pesakit HIV atau AIDS ni memang selalunya diorang ni akan senyap and tahu-tahu dia dah meninggal. So dia macam, astaghfirullahaladzim, ambil nak dijadikan cerita, diorang pun ambil rekod-rekod semua, pergi dekat ward pesakit-pesakit AIDS dan HIV ni. Diorang pun pergi masuk dalam ward tersebut. Diorang pun nampak ada pesakit kat katil hujung dalam keadaan badan dia tidur menelentang, tapi kepala dia hadap ke arah dinding tau. So dia macam, diorang tengok, diorang pun mendekat lah dekat pesakit tu. Datang-datang sampai dekat katil tu, si Aini ni pun cek nadi dia. Cek. Dia dah tak ada. Macam tu dia cakap dekat kawan dia, pesakit ni dah meninggal. Memang dah meninggal lah, dah tak ada. Tapi kepala dia kan menghadap ke arah macam dinding tau. Dia pun macam betulkan kepala lah, nak tengok siapa pesakit ni kan. Apa yang memeranjatkan orang bukan sebab tekaan pakcik itu betul, tekaan pakcik yang datang kat diorang tu betul. Apa yang memeranjatkan diorang, pesakit yang meninggal ni adalah pakcik yang sama yang datang dekat diorang bagi tahu yang dia dah meninggal. Bila diorang nampak dengan fakta di mana pakcik dah meninggal, dua-dua pitam dekat situ pun dua-dua pitam. And kalau tak silap, kedua-dua pelajar pelatih dekat hospital ni pun dibawa balik ke kampung untuk mendapatkan rawatan alternatif. Aku sebenarnya tak, dia memang kena lah dengan tajuk cerita ni, panggilan maut. Bukan je panggilan maut pesakit tu, tapi panggilan maut untuk dua orang pelatih. So kita terus ke kisah terakhir malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Kimbayo cilik kita, iaitu Syahir, yang kita sebut nama dia di awal video. So kita terus ke kisah terakhir malam ni, kisah yang aku bagi nama Ambil Darah. Kisah ni terjadi kepada kakak kawan si Syahir ni, di mana pada waktu tu kakak kawan dia ni nak bersalin. Okey, susah nak panggil dia kakak-kakak, kita ambil nama Kimbayo, iaitu Kamisah. So thank you kepada Kak Kamisah yang selalu support kita orang. Nak dijadikan cerita, Kamisah iaitu kakak kepada kawan si Syahir ni, dan bersama suami dia pergi ke hospital. Sebab time tu Kak Kamisah ni dah syarat mengandung, dah 9 bulan and nak bersalin dah. So diorang pun ditempatkan di ward bersalin lah. So kisah ni sebenarnya agak ringkas je, di mana waktu malam tu dalam pukul 3 pagi kalau tak silap aku, Kak Kamisah ni dia tidur macam biasa sambil ditemani dengan suami dia yang tidur di atas sofa. So tengah dia tidur, dia dengar bunyi seolah-olah ada orang dalam tandas. Yang kalau orang dalam tandas tu tak apalah, tapi masalahnya orang dalam tandas ni dia main buka mangkuk tandas, tutup. Buka mangkuk tandas, tutup. Macam siapa pula nak main benda ni pukul 3 pagi. So dia dengar bunyi macam tap, tap, tap. Dia dengar bunyi mangkuk tandas yang dibuka dan ditutup berulang kali. So bila dia dengar macam tu, dia macam, Bang, macam tu. Dia kejut si suami dia lah. So suami dia macam, kenapa sayang?
Tak tahu tadi I dengar ada bunyi orang main mangkuk tandas. I tak tahu, I takut cakap macam tu. So si suami dia ni pun apa lagi, si suami dia ni mengambil alternatif untuk buka surah Yasin. So dia pun buka surah Yasin and biar tidur dorang ditemani oleh alunan bacaan Yasin tersebut lah. Selepas dorang buka surah Yasin tu, dorang terlelap. And bila Kak Kamisah ni terjaga, gangguan tu dah tak ada. Kak Kamisah ni terjaga pada waktu subuh tau. So bila waktu subuh, si Kak Kamisah ni terjaga, dia macam nasib baik dah tak ada gangguan. So dia pun tengok katil sebelah dia, sebab dalam bilik tu ada 2 katil je, iaitu dia dan lagi seorang lagi sama ibu yang nak bersalin juga. And bila dorang terjaga waktu subuh tu, dorang nampak ada seorang nurse tau. Ada seorang nurse ni masuk dekat dorang punya ward bersalin lah. Dia tak datang dekat Kak Kamisah ni, dia datang dekat perempuan katil kedua, iaitu yang bersebelahan dengan Kak Kamisah. Dia datang, maaf puan, kami nak ambil darah. Lepas nurse ni ambil darah, dia pun keluar daripada ward bersalin tu. And tak ada apa-apa yang mencurigakan lah. Sampailah pada waktu pagi, di mana dalam pukul 9, tadi subuh. So dalam pukul 9 macam tu, tengah dorang ni macam lepak santai dekat atas katil dorang, tiba-tiba ada seorang nurse masuk dalam ward bersalin tu and datang dekat katil nombor 2. Lepas tu cakap, maaf puan, kami nak ambil darah ya. Soalan yang sama ditujukan sekali lagi. So perempuan ni macam tak apa, ambil dah. Banyak yang ambil darah ya nurse hari ni. So bila dia cakap macam tu, nurse ni macam banyak kali, maaf puan, pagi tadi tak ada nurse yang ambil darah pun. Sekarang baru kita nak cek darah. Melihatkan hal tu, si Kak Kamisah ni memang macam terus cuak. Kau bayangkan benda ni tak expect macam ada nurse ambil waktu subuh, ada nurse ambil darah waktu subuh. Tapi esok paginya baru kau tahu, pagi tadi sebenarnya tu bukan nurse. Itu bukan nurse. So persoalan sekarang, siapa yang ambil darah tu? Pertama. Persoalan kedua, kenapa dia ambil darah? Kenapa dia ambil darah? Yang aku tak tahu lah. Tapi yang selalu kita tengok minum darah semua ni Pontianak alamat tersebut. Alamat tersebut. So itu je 3 kompilasi Remang Malam Hospital Part 2. Dan untuk pengetahuan korang, sebenarnya sebabkan aku rasa macam tak ramai orang yang hantar kisah pasal hospital ni, kisah seram pasal hospital ni. So aku pun cari kisah pasal hospital. Kalau tak silap aku ada berbaki lagi 2 kisah seram pasal hospital. So mungkin kita akan keluarkan Remang Malam Hospital Part 3. Itu pun kalau Remang Malam Hospital Part 2 ni dapat sambutan lah. Kalau tak, mungkin kita tak keluar kan. So korang support video kali ni supaya kita, mana tahu, kita boleh keluarkan Remang Malam Hospital Part 3 kalau Remang Malam Hospital Part 2 dapat sambutan. So itu je, korang dah boleh tidur. Dan jangan lupa yang belum solat isyak dulu. Sekali lagi aku nak ingatkan, kita dah ada 3 konten untuk Fizik Studio, iaitu Fizik Scream, Fizik Fact dan lagi satu Fizik. Satu lagi tu yang korang kena tengok hari Ahad ni. So ingat, take note, walaupun mungkin dia tak keluar setiap minggu, tapi take note je lah hari Selasa untuk Fizik Fact, hari Khamis untuk Fizik Scream, dan hari Ahad untuk Fizik satu lagi. Jangan lupa subscribe dulu, like, comment and share, and jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video-video terbaru, korang takkan terlepas satu pun daripada video-video Fizik Studio. Okay, sampai situ je. See you and I see you. Sarangyo, miane, annyeong.